Assalamualaikum, apa khabar semua? So hari ini saya akan tunjukkan pada you all macam mana kita nak set up account Edpuzzle, di mana Edpuzzle ini adalah satu software yang saya sangat suka, yang saya gunakan untuk membantu saya menjalankan kelas secara online. So terlebih dahulu kita perlulah sign up sekiranya kita belum ada account dalam Edpuzzle. Saya sebagai lecturer, saya akan sign dan saya malas nak ingat password banyak-banyak. So saya akan sign in menggunakan Google account. So let's say saya gunakan account okay, dan password untuk referral code ni adalah optional, tapi kerana saya nak bagi kredit kepada account saya satu lagi, so saya boleh masukkan dia punya referral code. Jadi referral code ni akan membolehkan akaun orang atau kawan kita tu mendapat 3 extra videos. Kalau tak, kita hanya ada 20 video saja yang kita boleh masukkan dalam Edpuzzle. Tapi dengan referral code ni, kalau kawan kita sign up, kita akan dapat extra 3. Okay, saya akan masukkan nama college. Kita mestilah higher education. So subjek yang saya ajar adalah computer science and start teaching. Okay, so kita dah siap secara umumnya. So dekat my classes, kita boleh add kelas yang kita ajar. Let's say saya nak tambah kelas, ataupun mungkin kalau kita nak linkkan dengan Google Classroom yang sedia ada pun boleh juga. Description boleh abaikan, kemudian create class. Okay, so kat sini dah ada. Katakanlah saya mengajar 2 kelas, jadi kita boleh tambah kelas satu lagi. Sebenarnya boleh banyak kelas, tak ada masalah. Jadi saya ada 2 kelas kat sini. Jadi untuk student kita, kita boleh invite student tu untuk join our class. So let's say dekat SSK 1A, invite student. Kita nak gunakan features-features lain, kena verify dulu dekat email. So saya dah verify tadi dekat email saya, dan saya boleh invite student. Okay, since kita ajar higher education, jadi okay, so kita kat sini lah. Tak perlukan parental concern sebab kita punya student kita dah 18 tahun and above, ataupun 17 tahun pun dah boleh kategori dewasa. Continue. Okay, jadi kita boleh copy link, bagi link ni kepada student, dan mereka kena sign up sebagai student dan masukkan kod. Kalau by link tak payah masukkan kod sebab dia dah automatically. Contohnya katakan copy link, let's say saya letak kat sini. Nampak tak? Dekat sini dia dah ada kod tu siap-siap. Right. Jadi katakan kita ada banyak kelas, so setiap kelas tu kita kena invite student untuk join. So dekat class option, kita katakanlah kita dah student kita semua dah join our class, and then kita nak lock classroom pun boleh lock. And then katakan in the future kita tak perlukan lagi kelas tu, saya boleh delete kelas lah. So setakat ni saya tak pernah delete kelas sebab saya takut in the future ada audit ke apa. So saya punya account is still there. Dah siap untuk set up kelas. So apa gunanya kelas kalau kita tak ada content? So boleh klik pada content. Okay, ada beberapa cara untuk kita create content. Okay, kalau you tengok kat sini, niat kita boleh masukkan content kita daripada YouTube, Khan Academy, National Geographic, TED Talks dan a few ni lah. Baby Shark. Siapa tak suka Baby Shark, right? So kita ambil Baby Shark. Okay. So dalam kita dah linkkan YouTube Baby Shark ni, and then kita nak edit. Apa tujuan kita nak edit? Okay, ada beberapa features dalam Edpuzzle ni yang saya sangat suka dan saya sangat recommend you all untuk guna Edpuzzle. Yang pertama sekali adalah kita boleh cut
kita boleh trim kita punya video dekat YouTube tanpa memberi efek kepada video asal dekat YouTube. Maksudnya benda ni kita edit dekat kita punya Advisor saja. Okay, let's say kita nak buang yang depan ni. Okay, jadi senanglah kalau kat depan kita just boleh drag kat mana tupai tu turun, jatuh. Okay. Okay, let's say play. Okay, katakanlah so kita tak nak dia sampai sini. Okay, kita add cut. Okay, kemudian kita play lagi. Okay, dan kita add cut. Okay, so yang kita dah cut tadi tu dia dah hilang lah. Saya ulang balik aduh, sekejap. Okay, nampak tak bila saya slide ke sini, nampak tak ada keluar ikon tong sampah warna merah? So maksudnya dia delete. Okay, jadi bila kita play semula, so yang tupai tu tadi appear tu dia tak ada. So saya ulang sekali lagi. Okay, so saya tak nak girls ni keluar. Okay, so saya tak nak girls tu. Jadi let's say kat mana girls tu tadi keluar. Okay, baby shark. Okay, jadi sampai sini kita add cut. Okay, kita play lagi. Okay, let's say kita nak start dari sini, add cut lagi. Jadi yang kita tak nak adalah kat sini. Jadi kita bawa and then hilang. Jadi cuba kita play. Okay, so yang ni katakan okay, effect sikit. Adjust lah, benda ni memang kena try. Okay, so yang faham macam mana cut. Maksudnya best sebab kita bukan saja boleh cut, bukan saja boleh trim daripada depan dan hujung, tapi kita juga boleh cut, trim kat tengah-tengah. Jadi andai kata kita dapatkan video daripada YouTube tu sangat panjang dan mungkin ada konten tu tidak relevan dengan syllabus kita, so kita boleh edit to make it shorter dan make it relevant dengan konten ataupun syllabus kita. Seterusnya adalah voice over. Okay, saya nampak kadang-kadang kalau dalam bidang komputer, kita dalam bidang komputer banyak bahan daripada YouTube dalam English. So let's say lah kita nak buat dalam bahasa Melayu, Mandarin and so on, so kita boleh voice over. Tetapi dekat sekarang ni, dulu boleh, rupanya sekarang dia ada YouTube Terms and Service, jadi sekarang kita tak boleh nak voice over dah daripada YouTube punya video. So katakan kat sini nak tunjuk sikit, nak tunjuk juga yang okay, so bila saya dah duplicate, kita nak voice over. Okay, nampak? Okay, ni saya tunjukkan dulu asal dia macam mana. Okay, kita cuba play balik. Add puzzle. Okay, testing 1, 2, 3, testing 4, 5, 6, testing 7, 8, 9. Okay, so maksudnya boleh voice over. Okay, then kalau finish lah. Nampak tak yang kuning-kuning ni, maksudnya kat sini lah yang ada voice over kita. Tapi kan, ni satu idea lah. Katakanlah memang tak ada cara lah, tak reti nak buat video sendiri, nak guna juga video daripada YouTube kan. Jadi cadangan saya,
you all download dulu video daripada YouTube and then you upload balik kalau you all still nak gunakan function voice over. Sebab isu dia tadi adalah voice over tu tak boleh sebab kita just link direct daripada YouTube, jadi dia menyalahi terms and condition YouTube lah. Jadi ni saya ajar sikit. Download dulu. Nak download guna apa? So Google sajalah. Okay, YouTube downloader. Okay, so ada banyak YouTube downloader. Yang saya selalu gunakan adalah YTD. Okay, download dulu video pada YouTube tu and then upload balik dekat Edpuzzle sebab kita nak gunakan function voice over. Daddy Shark do 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 do, Daddy Shark do 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 do, Daddy Shark. Macam mana kita nak ensure, macam mana kita nak identify yang student kita betul-betul tonton video yang kita nak ditonton. Jadi dengan embed beberapa soalan dalam video kita, first kita dapat mengenal pasti sama ada pelajar tu menonton atau tidak, sebab ada percentage berapa peratus yang pelajar tu tengok video. Dan satu lagi, daripada question tu juga kita dapat mengenal pasti sama ada pelajar itu faham ataupun tidak dengan apa yang dia tonton. Okey, jadi ada 3 option. Satu adalah multiple choice question, ABC itulah. Satu lagi adalah open ended. Satu lagi kalau tak nak buat question pun, tak nak bagi soalan, kita boleh letak note iaitu penerangan kita tentang video tersebut. Terpulang pada you all, tapi saya lebih suka open ended question sebab saya malas nak fikir option jawapan A, B, C, D. Okey, let's say katakan kita play. Okay, ni boleh bawa lagi ke depan. Okay, let's say kan. Okay, kemudian kita ambil open ended question. Okay, type apa nama haiwan berwarna pink itu. Okay, kemudian save. Kat bawah ni akan ada satu lagi penanda. Yang bulat ni adalah dia punya slider. Cuba kita play. Okey. Jadi dekat sini akan ada soalan. Jadi student kita boleh set lah, dia tak boleh teruskan menonton video ni selagi dia tak jawab. Okey. So nampak dah ada 2 soalan. Okay, continue. Okay. Okay, let's say kita kata oh yeah, it's enough lah, soalan ni cukup. Then kita tekan finish kat atas ni. Okay, so nampak kat sini akan ada to do, ada 2 open ended question. Kemudian assign. Assign ni, once kita dah assign video tersebut kepada pelajar, kita dah tak boleh edit dah in the future. Maksudnya kalau sekarang ni saya letak 2 soalan, katakan saya dah assign, lepas tu tiba-tiba kata rasa nak tanya 3 soalan lah, dah tak boleh dah. Maksudnya once kita assign kat sini, dah tak boleh nak ubah. Jadi biasanya saya akan ada 2 video yang sama and then saya duplicate. Okay, let's say kat sini saya pergi pada content and then sebab saya dah ada video tu, pergi pada my content, nampak. Jadi kat sini saya akan duplicate. Satu saya akan simpan, saya akan rename kan dia, kat sini boleh rename. Saya akan kata ni original. Okay, nampak ni original. Jadi yang ini yang saya akan assign. So saya rename lah supaya you all nampak perbezaan dia. So kat sini saya buat assign Baby Shark. Save title. Dia tak. Okay. Jadi okay,
let's say yang ni saya beri contoh, katakan saya dah assign kepada, okey, dekat assign ni kita boleh pilih, nak pilih dua-dua kelas terus pun boleh, nak pilih satu kelas pun boleh, even kita boleh assign kepada siapa yang kita nak video ni. Contohnya kalau assign manually, saya tak boleh nak aktifkan kat sini sebab saya still belum ada student. Tapi kalau assign manually, maksudnya katakan dalam kelas kita ada 10 orang, tapi kita nak buat video ni kepada 5 orang sahaja yang tak datang kelas pada hari itu, supaya diorang pun dapat ilmu yang sama kan. Jadi kita boleh assign manually kepada 5 orang itu sahaja. Maksudnya bukan semua pelajar perlu menjawab. Okay, so assign manually. Kat sini ada warna kelabu. Tapi sebab saya masih belum ada student, so saya hanya boleh assign to all lah. Nak assign pada dua-dua kelas pun tak ada masalah. And then kat sini kita boleh set date bila kita nak. Kalau kita katakan kita schedulekan dia, katakan saya nak benda ni appear pada 13 hari bulan pada pukul, katakan pada pukul 12 malam, save. Jadi dia hanya akan berada dalam Edpuzzle untuk dilihat oleh student kita pada 12 malam, bermula 12 malam. Okay, and then kalau kita perlukan benda ni sebagai ada due date, deadline untuk student jawab, and then kita letak deadline lah. Jadi sebenarnya selepas deadline ini, let's say kita buat deadline 14 hari bulan, selepas deadline ini pelajar mungkin lupa ataupun pada masa tu dia kehabisan data, 15 hari bulan baru boleh masuk. Still boleh masuk, tak ada masalah, cuma nanti dia akan appear yang pelajar itu late, lambat. Pada saya tak ada masalah lah benda tu, sebab tengoklah UDG atau tidak. Macam saya, tujuan kelas online ni kita kena faham, tak semua student ada data, ada budget untuk beli data yang banyak, ataupun mungkin pada masa tu ada internet connection problem pada masa tu. Jadi as long as dia masuk tengok video saya pada masa yang bila-bila, maksudnya tidak lama, hari ni kita punya deadline, tahun depan baru nak tengok, tak boleh ridiculous lah, sebab kita pun ada time frame ke untuk submit laporan kehadiran dan sebagainya. Ok, kita boleh assign due date, and then kat sini lah saya kata prevent skipping. Kalau kita offkan prevent skipping, maksudnya kalau kita assign tadi 2 soalan, kalau pelajar tu tak jawab soalan pun, dia still boleh tengok video tu sampai habis, which is saya tak nak macam tu. Saya nak dia tengok mandatory, so kita prevent skipping. Ok, sisi ni pula adalah untuk pelajar yang ada masalah pendengaran. Jadi bila kita turn on kan sisi, so akan keluar subtitle. Cuma tengok juga konten kita. Kalau konten kita in English, dia akan appear English lah. Cumanya kita punya English, Malenglish kita mungkin tak sama dengan British English ataupun American English. Jadi mungkin ada sedikit salah kat situ untuk subtitle. Tapi kalau kita punya video totally in Malay, so tak payahlah menyakitkan hati Jisanti kan. Lagipun macam student saya tak ada student yang ada masalah pendengaran. Ok, let's say saya nak assign pada kelas 1A saja, and then kita assign. Ori edit ni masih lagi biru, maksudnya kita masih lagi boleh edit. Kukuk lah nak tambah 2-3 soalan lagi kita boleh edit. Tetapi once benda tu kita dah assign, kita dah tak boleh nak edit, nak tambah soalan ke, nak kurangkan soalan, tak boleh. Jadi macam saya akan ada backup video yang sama, video A, 1A saya letak ori, 1A lagi untuk saya assign pada pelajar, supaya yang ori tu in the future kukuk tiba-tiba nak tambah soalan, so saya masih ada backup. Tapi bila saya dah guna benda ni dah quite sometimes, saya terpaksa delete yang ori tu, sebab dah tak cukup, sebab kuota yang diberikan hanyalah 20 saja. So macam mana kita nak tahu? So dekat sini, okey, dekat sini saya ada 23. Sebab apa? 20 tu by default, tapi oleh kerana saya gunakan referral code tadi, so saya ada extra 3. Jadi saya dapat extra 3, kawan saya which is my account jugalah dapat extra 3. Contohnya macam ada kawan saya, dia buat online kelas melalui Zoom. Jadi dia recordkan Zoom tu. Jadi boleh juga gunakan video Zoom. Mungkin pada saya, mungkin yang join video Zoom pada masa tu ada a few orang yang tak join, so kita nak diorang join juga.
Tapi kita masukkan dekat Edpuzzle sebab kita nak letak soalan. Tujuan kita letak soalan tadi adalah first kita nak monitor dia memang betul-betul tengok atau tidak video kita. Yang kedua adalah untuk kita kena pasti mereka faham tak dengan apa yang kita sampaikan. Okay, so kita add content and then kita boleh upload video lah. Cumanya kat sini untuk upload video kita tak boleh lebih daripada 1 gig. Jadi kalau video kita lebih daripada 1 gig, kita kena kecilkan saiz tu. Dan macam saya gunakan satu software iaitu Handbrake. Saya dah gunakan Handbrake ni walau video tu 1.8 gig. Jadi bila saya gunakan Handbrake, for sure lah bila kita compresskan video, dia akan ada sedikit kekurangan kualiti, tapi not bad. So macam mana pula kita nak monitor sama ada student tu jawab ke macam mana? Okey, saya tunjukkan saya punya account satu lagi supaya you all dapat gambaran. Okey, sorry, this is my class. Okey, ni kelas saya. So saya dah gunakan benda ni daripada 2019. Okey, so ini untuk saya punya current kelas saya. So saya ada yang ini yang in progress, maksudnya student yang dah jawab memang saya ada due date. Kat sini nampak upcoming assignment. So saya dah schedule-kan dia akan appear pada 15 hari bulan. And then ada dua actually kat sini saya tak letak due date. Jadi maksud saya ada 8 video kat sini. Okay, kita tengok pada yang ini sebab ni pendek. Okay, jadi ini adalah student saya yang masuk. Okay, apabila dia dah tengok semua, nampak tak dia punya watch dia adalah 100%. And then yang tak tengok langsung ada 0%. Saya nak tunjukkan. Okay, contohnya student saya ni Rabiatul Adawiyah, dia tengok 40% je. Tak tahu, lepas tu tak tahu apa masalah sampai sudah dia tak tengok habis. Okay, jadi kalau saya still anggapkan dia kosong lah untuk kehadiran dia. Okay, untuk markah ni pula, sebab saya tak sempat lagi marking. Okay, let's say lah kita tengok satu ni, ketika Ahmad Azim. Dan kita tengok apa yang dijawab sepanjang. Okay, dalam video ni saya ada 15 soalan yang saya embedkan. Oleh kerana saya buat open question, open ended question. So katakan soalan ni, okay, baca dia punya jawapan dia. And then kalau kita kata oh, maka ni betul 100%, tepat sekali. Okay, so tanda right. So katakan oh kurang sikit lah, maka dia kurang tepat. Nanti you nak bagi dia 80. So you boleh key in manually lah kat sini. Okay, yang dia pun okay kata kurang tepat lah, mungkin 70%. So okay, right. And then okay, saya pergi balik kepada ni. Nampak tadi saya marking Hazim kan? Okay, nampak. So dia dah ada markah 97%. Okay, macam ni. Kalau you just nak gunakan Edpuzzle ni hanya sebagai bukti kehadiran, so nanti print je lah. Tak payahlah gaji saya nak marking. Tapi yes, it's good untuk kita monitor sama ada pelajar tu faham ataupun tidak. Tapi kalau you nak jadikan benda ni pun sebagai satu quiz pun boleh juga. So inilah markah quiz you. Tengoklah kan. Jadi kalau rasa macam tak sempat, dah kena submit peratus kehadiran dekat unit exam, so print je lah. And then baru kalau ada masa baru saya akan tengok untuk kena pasti sama ada pelajar saya faham atau tidak. So macam mana pula nak print? So kat sini kita actually dah boleh download grades dia. So saya tunjukkan contoh satu, saya download. So yang kita download inilah kita. Okay, nampak kat sini. Okay, dia punya role dia adalah sebagai student. So ini adalah nama dia, dia punya username. Okay, macam tadi Hazim saya dah marking, so dia dapat 97. So nanti kalau kita dah marking semua kat sini pun semua akan ada markah. Maksudnya berapa yang dia betul. Daripada tadi kita ada 15 soalan kan? Okay, so Hazim betul semua, betul 15, cuma kurang tepat sikit.
and then berapa peratuskah tempoh dia menonton video, 100% ke, yang ni Rabiatul 40% je, dan bila dia tengok, bila tarikh, pukul berapa dia masuk login, semua dinyatakan kat sini. Jadi pada saya senang untuk kita jadikan bukti kehadiran. Jadi adakah dia on time? Okey, ada on time, ada yang late. Macam ni Wafiq ni late sebab saya dah setkan deadline dia bila, tapi dia masuk lambat. Tapi at least dia menjawab jugalah. Yang ni langsung tak turn in. Maksudnya bila dah jawab semua, paparan pelajar tu akan ada tekan button submit. So dia tak tekan submit. Okay, and then you print lah. Sekiranya ada masalah, boleh drop on your comment below, and kita jumpa lagi. Assalamualaikum.